step by step macam mana dia berlaku. Okey, pada tahun 1896, sebuah persekutuan yang terdiri daripada 4 buah negeri Melayu ditubuhkan berdasarkan Perjanjian Persekutuan 1895. Persekutuan berkuat kuasa pada tahun 1896 dikenali sebagai Negeri-Negeri Melayu Bersekutu. Okey, boleh kamu beritahu cikgu berapa buah negeri dalam Negeri-Negeri Melayu Bersekutu? Maksudnya nama negeri. Okey, negeri-negeri tersebut ialah Selangor, Perak, Negeri Sembilan, cikgu buat NS saja, dan Pulau Pinang. Okey, kotak ni cikgu letak dekat tepi. Okey. Jadi tidak mempunyai agihan kuasa dan fungsi khusus antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. Banyak keputusan pentadbiran dibuat oleh Residen Jeneral di KL sebagai pusat pentadbiran negeri-negeri Melayu Bersekutu. Seterusnya, progresnya ialah di Majlis Mesyuarat Persekutuan 1927, di mana majlis ini distruktur semula pada tahun 1927 untuk memperkemas tadbir urus persekutuan dan menumbuhkan kedudukan British di Tanah Melayu. Okey, selepas British masuk balik ke Tanah Melayu pada tahun 1946, selepas Jepun menyerah kalah dan meninggalkan Tanah Melayu, British masuk dan mereka nak memperkenankan Malayan Union ataupun Kesatuan Melaya 1946. Okey, pada tahun 1946 British berusaha untuk menyatukan pentadbiran semua negeri Melayu serta Pulau Pinang dan Melaka. Pulau Pinang dan Melaka juga dikenali sebagai negeri-negeri Selat. Okey, untuk membentuk sebuah kerajaan berbentuk kesatuan yang dinamakan Kesatuan Melaya 1946 atau Malayan Union. Konsep kesatuan yang diperkenalkan di bawah Malayan Union turut membayangkan pembentukan sebuah kerajaan pusat yang kuat di bawah kuasa Gubernur British. Malayan Union dilaksanakan dalam tempoh masa yang singkat dan terhad dan gagal diteruskan setelah mendapat bantahan daripada Raja-Raja Melayu dan orang Melayu. Jadi Malayan Union itu ialah sebuah program yang tidak berjaya lah. Okey. Seterusnya ialah Persekutuan Tanah Melayu 1948. Gabungan 9 buah negeri Melayu dan 2 buah negeri-negeri Selat, iaitu Pulau Pinang dan Melaka. Pulau Pinang dan Melaka yang dikenali sebagai Persekutuan Tanah Melayu terbentuk melalui Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 menetapkan kuasa kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Okey, di sini ada kuasa kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri.
Pengagihan kuasa peringkat persekutuan dan negeri menandakan bermulanya era moden amalan persekutuan di negara kita. Pesuruhjaya Tinggi British, maafkan cikgu, dilantik sebagai ketua persekutuan dan Raja-Raja Melayu memerintah negeri mengikut perlembagaan negeri masing-masing. Next ialah Persekutuan Tanah Melayu. Pada 31 Ogos 1957 muncul Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka. Dan persekutuan ini berdasarkan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 yang mewujudkan sebuah kerajaan persekutuan yang kuat bagi melicinkan pentadbiran negara yang berdaulat. Ketua persekutuan ialah Yang di-Pertuan Agong. Dan konsep berperlembagaan dan demokrasi berparlimen melalui peruntukan perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Selepas Persekutuan Tanah Melayu, wujudnya Persekutuan Malaysia yang berdasarkan Perjanjian Malaysia, ada 11 buah negeri di Tanah Melayu, Singapura, dan 2 buah negeri Borneo, iaitu Sabah dan Sarawak. Dan seterusnya Singapura dia meninggalkan Malaysia, itu cerita kemudian. Okey, sebuah informasi untuk kamu. Tapi informasi ini pun kamu kena ingat juga mengenai pembentukan Konfederasi Negeri Sembilan 1895. Pada tahun 1889, Luwak, Tampin, Rembau dan Sri Menanti disatukan sebagai Konfederasi Sri Menanti dan bersetuju menerima seorang residen British. Dan pada tahun 1865, satu perjanjian ditandatangani antara Yang Tuan Besar Sri Menanti dengan Undang Johor, Sungai Ujung, Jelebu, Rembau dan Tunku Besar Tampin untuk menubuhkan sebuah konfederasi yang lebih besar dikenali sebagai Negeri Sembilan. Mereka bersetuju untuk menerima Presiden British bagi membantu pentadbiran konfederasi tersebut. Okey, next, Yang Tuan Besar Sri Menanti Tunku Muhammad Ibni Tuanku Antah kemudian dilantik sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan yang pertama pada tahun 1898, dan Residen pertama Negeri Sembilan ialah, nama ni kamu kena ingat, Martin Lister. Underline text. Cikgu nak underline text. O R A N D E. Orange. Sorry kelas, cikgu tak tahu kenapa cikgu tak boleh underline teks. Okey, kamu cuma make note lah pasal Martin Lister ni. Dia merupakan residen yang pertama di Negeri Sembilan. Okey, bagi pengetahuan kamu, konfederasi ialah gabungan antara negeri yang berdaulat dalam satu ikatan yang longgar, kuasa negeri dikekalkan dan kedaulatan negeri dipelihara.
Jadi ini sebuah kronologi lah mengenai pembentukan sistem persekutuan di Malaysia. Macam mana dia mula-mula terbentuk dari persekutuan 1896 hinggalah ke sini, Persekutuan Malaysia 1963. Step by step ada beberapa perubahan. Okey. Kuasa kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri, first sekali kamu kena tahu yang pentadbiran kerajaan Malaysia dibahagikan kepada 3 peringkat, iaitu kerajaan persekutuan, kerajaan negeri. Di bawah kerajaan negeri dia merupakan kerajaan tempatan. Okey. Masuk kerajaan tempatan ialah macam majlis daerah dan sebagainya. Pembagian kuasa dilakukan bagi tujuan melicinkan perjalanan sistem persekutuan serta mengelakkan masalah antara dua-dua peringkat kerajaan. So ada setengah-setengah perkara yang kuasanya terletak pada kerajaan persekutuan, ada setengah-setengah kuasa di kerajaan negeri, dan ada juga senarai bersama kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri bekerjasama untuk setengah-setengah perkara. Okey, peruntukan lebih besar diberikan pada peringkat persekutuan untuk mewujudkan kerajaan persekutuan yang kuat bagi menjamin kestabilan dan kemajuan negara. Kuasa kerajaan persekutuan, Parlimen mempunyai kuasa untuk membuat undang-undang bagi seluruh Malaysia. Okey, ingat kelas, Parlimen mempunyai kuasa untuk membuat undang-undang bagi semua Malaysia dengan syarat dia tak bercanggah dengan perlembagaan kita. Okey, senarai persekutuan. Kuasa pemerintahan kerajaan persekutuan meliputi perkara-perkara yang termaktub dalam perlembagaan persekutuan dan sebagainya, dan menjelaskan kuasa kerajaan persekutuan yang lebih luas meliputi skop kepentingan nasional dan merangkumi semua aspek perkhidmatan berhubung dengan pentadbiran negara. Okey, senarai persekutuan antaranya ialah hal ehwal luar negeri, pertahanan, keselamatan luar negeri, pentadbiran keadilan, kewarganegaraan, kewangan, perhubungan dan pengangkutan, pelajaran, perubatan dan kesihatan. Ini merupakan senarai persekutuan yang kamu kena hafal. Okey, sekarang kita pergi pada kuasa kerajaan negeri. Kuasa kerajaan negeri sedikit terhad. Okey, pertama sekali ialah mengenai tanah. Jadi kerajaan negeri mempunyai kuasa atas tanah, mempunyai kuasa atas kerajaan tempatan iaitu majlis daerah, majlis bandaraya dan sebagainya. Hari kelepasan negeri, ada setengah-setengah public holiday, contohnya di negeri Perak ada public holiday pada hari ini dan negeri-negeri lain tak ada. Jadi ini semua kuasa kerajaan negeri untuk memberi hari kelepasan negeri pada hari-hari tertentu. Okey, pertanian dan perhutanan dan undang-undang Islam. Undang-undang Islam sahaja. Okey, baik. Jadi apakah senarai bersama? Senarai bersama ialah perkara yang
membolehkan Parlimen dan DUN mengubal undang-undang untuk perkara yang sama. Jika ada pencegahan bagi perkara di bawah senarai bersama, undang-undang yang diluluskan oleh Parlimen haruslah dipatuhi. Okey, ada beberapa senarai bersama Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Nombor satunya ialah kebajikan awam. Nombor dua, biasiswa. Nombor tiga, perlindungan haiwan liar dan taman negara. Nombor empat, perancangan bandar dan luar bandar. Nombor lima, kebudayaan dan sukan. Nombor enam, perumahan. Nombor tujuh, kesihatan awam, kebersihan dan pencegahan penyakit. Okey, bagi negeri Sabah dan Sarawak ada peruntukan tambahan sikit saja. Nombor satu, Kerajaan Negeri Sarawak dan Sabah diberi kuasa tambahan bagi menyesuaikan kemasukan negeri berkenaan dalam Persekutuan Malaysia. Jadi ada sedikit kuasa tambahan lah supaya mereka senang tu nak masuk Persekutuan Malaysia ni. Okey, antaranya ialah kuasa tambahan ialah undang-undang dan adat anak negeri, Mahkamah Anak Negeri, kereta api di Sabah dan undang-undang keluarga. Okey, peranan kerajaan tempatan. Peranannya ialah pada peringkat yang paling bawah, kerajaan tempatan diberi kuasa untuk mentadbir dan melaksanakan tanggungjawab dalam sebuah kawasan tempatan atau daerah kecil yang diwartakan. Lebih dikenali sebagai pihak berkuasa tempatan PBT dan berada di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Dan PBT juga merupakan perantara antara kerajaan negeri dan rakyat, sebab PBT ialah yang bawah sekali. PBT memberikan perkhidmatan kepada penduduk setempat. Fungsi kerajaan tempatan digariskan oleh Akta Kerajaan Tempatan 1976 yang merangkumi semua jenis kerajaan tempatan seperti Majlis Bandaraya, Majlis Perbandaran dan Majlis Daerah. Fungsinya yang ni banyak sikit lah. Nombor satu ialah menyediakan perkhidmatan pembersihan. Macam kamu boleh tengok dekat kawasan perumahan, ada saja orang yang akan bersihkan area perumahan. Maksudnya akan potong rumput ke, mereka akan sapu daun ke dan sebagainya. Mengeluarkan lesen dan kawalan penjaja. Jadi untuk nak menjaja mesti kena meminta lesen dari Majlis Bandaraya, Majlis Perbandaran dan Majlis Daerah. Baru-baru ni di Kuala Lumpur tak perlu ya. Jadi penjaja boleh menjaja di mana-mana saja yang sesuai, tempat yang sesuai tanpa perlu memohon lesen. Jadi di KL sangat ramai penjaja sebab kelonggaran dari PBT, iaitu Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Nombor 3 ialah membangunkan perumahan awam. Nombor 4, menyediakan kemudahan sukan dan kebudayaan. Nombor 5, menyediakan pasukan bantuan dan penyelamat. Menjaga kesihatan awam. Okey, contohnya kalau
sebuah area tu banyak kes denggi, apa akan berlaku? Jadi PBT akan memanggil kontraktor untuk sembuh spray untuk nyamuk Aedes untuk mencegah penyakit denggi. Next ialah menyediakan perkhidmatan kecemasan, mengindahkan kawasan. Jadi mereka akan bina contohnya taman-taman permainan ke, menyediakan kemudahan awam, menyenggelara jalan raya, Jadi kalau jalan yang tidak berturap tu, kerajaan PBT ni perlu turap jalan raya. Dan lagi satu ialah menyenggelara sistem saliran. Ini kuasa PBT. Okey, ini informasi yang perlu kamu tahu dan hafal. Pada tahun 1999, Kerajaan Persekutuan memindahkan pusat pentadbiran dari KL ke Putrajaya. Okey, sebabnya ialah di KL sudah ada terlalu banyak pembangunan dan terlalu ramai orang. Jadi kerajaan perlu pindahkan pusat pentadbiran ke satu tempat yang populasinya kurang dan pada masa yang sama Putrajaya mempunyai infrastruktur yang sangat bagus. Okey, jadi Pusat Putrajaya diisytiharkan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad, iaitu Perdana Menteri keempat, sebagai pusat pentadbiran yang baru. Okey, poin nombor 3 macam cikgu terangkan tadilah, penubuhan ini untuk penubuhan ini untuk mewujudkan sebuah pusat pentadbiran kerajaan persekutuan yang lebih sistematik berikutan keadaan KL yang semakin sesak dengan pembangunan dan pertambahan penduduk. Jadi seperti yang cikgu dah terangkan tadilah, KL terlalu ramai orang dan pembangunan dia terlalu pesat. Jadi kerajaan terpaksa memindahkan pusat pentadbiran dari KL ke Putrajaya. Pada tahun 2000, Kerajaan Negeri Selangor dan Kerajaan Persekutuan menandatangani perjanjian untuk menjadikan Putrajaya sebuah wilayah persekutuan. Dan namanya diambil bersempena dengan nama Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, iaitu Perdana Menteri Malaysia yang pertama. Okey, kita pergi ke 4.3. Iaitu kerjasama antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Okey, kerjasama pertama, kerjasama sosioekonomi. Okey, pada peringkat awal kemerdekaan, kerjasama in situ iaitu pembangunan fizikal. Seperti penyediaan kemudahan asas rumah rakyat dan pertumbuhan ekonomi desa. Pada tahun 1956, FELDA iaitu Federal Land Development Authority
ditubuhkan untuk mengurus dan menyalurkan bantuan kewangan kepada kerajaan negeri dalam usaha melaksanakan rancangan pembangunan tanah baru. Jadi kerajaan negeri dia kuasa ke atas tanah kan, jadi mereka akan bagi tanah tu dan Felda akan melaksanakan rancangan pembangunan tanah baru. Jadi next, kejayaan Felda mendorong kerajaan persekutuan menubuhkan Felkra pula untuk menyatukan, memulihkan dan pembangunan tanah kerajaan negeri yang terbiar. Jadi Felkra pula dia menyatukan dan memulihkan dan membangunkan tanah kerajaan negeri yang terbiar. So ada mana-mana tanah yang tak ada orang pakai ke, maksudnya tak digunakan secara efisien ke, jadi Felda boleh bantu untuk memulihkan dan membangunkan tanah tersebut. So pembangunan tanah ni penting sebabnya tanah ni boleh dipakai untuk benda-benda berguna, contohnya pertanian-pertanian yang sepatutnya lah, contohnya pertanian kelapa sawit ke, getah ke, ataupun mungkin boleh dibuat untuk pembangunan perumahan ke. Contohnya cikgu tinggal di Puncak Alam, Selangor. Jadi di sini tanah digunakan dengan sangat efisien. Ada projek perumahan EcoWorld dan LPS. Jadi EcoWorld tu dia buat projek perumahan, lepas tu dia bina kedai-kedai. So dia dah bina kedai-kedai, jadi dia sewakan dan sebagainya. So tanah perlu digunakan dengan efisien. Okey, kerjasama pembangunan sosioekonomi yang kedua ialah pembangunan wilayah yang bermula pada tahun 1970. Okey, selepas tahun 1970, kerjasama sosioekonomi diperluas dengan pembangunan wilayah berdasarkan pembangunan kawasan. Jadi antara agensi pembangunan seperti yang kamu boleh tengok dalam peta ni, iaitu di Sarawak ialah Lembaga Kemajuan Tanah Sarawak LKTS, Lembaga Penyatuan Pemulihan Tanah Sarawak SALCRA, dan Lembaga Kemajuan Tanah Sabah SLDB. Okey. Pembangunan koridor wilayah yang bermula pada tahun 2015 merupakan perancangan strategik jangka panjang yang memberikan tumpuan kepada pembangunan di negeri dan wilayah yang kurang pesat untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan negeri dan wilayah. Contoh-contohnya dekat sini. Jadi cikgu ulang balik, pembangunan koridor wilayah yang bermula pada tahun 2005 merupakan perancangan strategik jangka panjang yang memberikan tumpuan kepada pembangunan di negeri dan wilayah yang kurang pesat untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan negeri dan wilayah. Okey, tahun 2006 kerajaan membuat rancangan pembangunan Iskandar ataupun South Johor Economic Region, di negeri Johor. Pada tahun 2007, wilayah ekonomi koridor utara
ditubuhkan yang meliputi 4 negeri: Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan Utara Perak. Okey, seterusnya ialah pengurusan taman negara. Pengurusan hidupan liar dan taman negara merupakan tanggungjawab bersama antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri. Di bawah Akta Perlindungan Hidupan Liar 1972 yang digantikan dengan Akta Pemulihan Hidupan Liar 2010. Jadi kita ada akta baru iaitu Akta Pemulihan Hidupan Liar pada tahun 2010. Pada tahun 1972 hingga 1978, Kerajaan Persekutuan mengambil alih pentadbiran semua Mergastua Negeri di Semenanjung Malaysia, dan Jabatan Mergastua dinamakan Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara, iaitu lebih dikenali sebagai Perhilitan untuk Semenanjung Malaysia. Di Sabah dan Sarawak, nama pengurusan ni lainnya Perbandaran Perhutanan Sarawak, dan di Sabah pula Jabatan Hidupan Liar Sabah yang berkuasa atas hidupan liar ni. Peta di sini menunjukkan kawasan perlindungan hidupan liar dan taman negara di Semenanjung Malaysia. Perlindungan taman laut ni (42 buah pulau di perairan Kedah, Terengganu, Pahang, Johor, Sabah dan Labuan diwartakan sebagai taman laut sejak tahun 1994. Kerajaan Persekutuan membentuk dasar berkaitan dengan taman laut, dan Kerajaan Negeri berkuasa terhadap pembangunan pulau. Jadi cikgu ulang balik, Kerajaan Persekutuan membentuk dasar berkaitan dengan taman laut, dan Kerajaan Negeri pula kuasanya ialah untuk pembangunan pulau saja. Penyelarasan pentadbiran taman laut dibuat melalui Majlis Mesyuarat Penasihat Kebangsaan Taman Laut dan Rizab Laut yang dianggotai oleh Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Pada tahun 2007, Jabatan Taman Laut Malaysia ditubuhkan sebagai agensi Kerajaan Persekutuan yang bertanggungjawab dalam dasar pengurusan taman laut. Dan pada tahun 2008, pengurusan taman laut dipindahkan ke Jabatan Perikanan Malaysia. Tapi di Sabah dan Sarawak, kawasan perlindungan marin di Sabah di bawah tanggungjawab Kerajaan Negeri Sabah melalui satu agensi. Namanya ialah Taman-Taman Sabah. Ini kamu kena ingat. Agensi yang bertanggungjawab untuk perlindungan marin namanya ialah Taman-Taman Sabah. Kita sudah settle mengenai pengurusan taman laut ini. Kerjasama antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri mengenai penyediaan perumahan rakyat. Fokus kerajaan ialah kerajaan kalau boleh nak rakyat dapat memiliki rumah sendiri. Jadi mereka ambil inisiatif untuk menjayakan
visi tersebut. Okay, perumahan di awal kemerdekaan pada tahun 1964, kerajaan menubuhkan Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan untuk menggiatkan usaha menyediakan perumahan kos rendah. Kerajaan negeri pula, seperti yang kita tahu, kerajaan negeri ada kuasa atas tanah. Jadi tanah tu kerajaan negeri akan jual dekat kerajaan persekutuan pada harga yang rendah, ya, sebab target untuk nak bina perumahan kos rendah, takkan kerajaan negeri nak jual tanah pun pada harga yang mahal. Nanti macam mana rumah tu boleh jadi rumah kos rendah kan? Jadi harga tanah pun mesti murah. Dan tanah itu dijual kepada kerajaan persekutuan untuk membina rumah. Okey, perumahan untuk mengatasi masalah kemiskinan pada tahun 1997, kerajaan persekutuan melaksanakan program perumahan rakyat PPR untuk membina perumahan awam di seluruh negara. Kerajaan negeri pula menubuhkan agensi pembangunan negeri seperti dekat Selangor, ialah PKNS, Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor, dan di Perak ialah Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri Perak untuk membina rumah bagi rakyat yang berpendapatan rendah. Kerajaan negeri juga memperkenalkan perumahan awam kos rendah PAKR melalui peruntukan kewangan yang diterima daripada kerajaan persekutuan. Okey, ini pada tahun 1997. Jadi pada tahun 2014, Majlis Perumahan ditubuhkan untuk merangka strategi untuk menyediakan perumahan mampu milik. Okey, di peringkat kerajaan persekutuan, program yang ada ialah Perbadanan Perumahan Satu Malaysia, PRIMA, dan nombor 2 ialah Rumah Mesra Rakyat di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Di peringkat negeri pun ada dua contoh, ialah di Selangor, Rumah Selangorku, dan Rumah Mampu Milik Johor. Dekat area cikgu, dekat Puncak Alam ni pun ada beberapa projek Rumah Selangorku. Jadi harganya agak murah lah, tapi kena apply online dengan lebih awal sebab terlalu ramai orang yang apply juga. Okey, okey. Seterusnya ialah kerjasama menjamin keselamatan dan kedaulatan negara. Keselamatan dan kedaulatan negara ialah sangat-sangat penting. Okey, Kementerian Dalam Negeri bidang kuasanya ialah bagi keselamatan dalam negeri dan ketenteraman awam. Pentadbiran pertahanan Kementah fungsinya ialah pertahanan negara. Okey, dua bidang kuasa ni diambil alih oleh MKN, iaitu Majlis Keselamatan Negara. Contoh kerjasama antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri dalam menjamin keselamatan dan kedaulatan negara, ada dua contoh. Dua contoh ni, satu di Sarawak, satu di Sabah.
Okey, di Sarawak, di sana ada ancaman komunis yang meningkat. Jadi apa Tun Abdul Razak, iaitu Perdana Menteri Malaysia yang kedua dan juga pengerusi Majlis Keselamatan Negara MKN pada masa itu mengisytiharkan bahagian ketiga Sarawak sebagai Rajang Area Security Command atau RESCOM. Dalam bahasa Melayunya ialah untuk keselamatan kawasan Rajang. Ketua Menteri Sarawak pada masa itu dilantik sebagai pengarah operasi negeri dalam RESCOM. RESCOM ni tujuan dia ialah bertanggungjawab menyelaraskan fungsi dan aktiviti pasukan keselamatan dengan pejabat awam dalam kawasan RESCOM. Ini contoh di negeri Sarawak. Di negeri Sabah, Eastern Sabah Safety Command ESSCOM atau Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah ditubuhkan selepas pencerobohan pengganas dari Kepulauan Sulu di Kampung Tandur, Lahad Datu, Sabah pada 12 Februari 2013. Misi ESCOM ni ialah untuk meningkatkan keselamatan kawasan Timur Sabah. Dan ESCOM ni bertanggungjawab untuk mengawasi keselamatan 10 daerah pantai timur Sabah yang dikenali sebagai Eastern Sabah Security Zone atau Zon Keselamatan Timur Sabah. ESCOM juga bekerjasama dengan agensi keselamatan seperti ATM, Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia, PDRM, dan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, APM. Okey, beberapa info tambahan untuk kamu. Nombor 1, segitiga jengkal ni ilham Tun Abdul Razak. Dan merupakan rancangan pembangunan wilayah pertama yang diusahakan oleh Felda pada tahun 1966 yang merangkumi 3 daerah iaitu Temerloh, Jerantut dan Maran di Pahang. Jadi ini bidang kuasa Felda lah untuk mengusahakan 3 wilayah ni. 3 daerah Temerloh, Jerantut dan Marang. Nombor 2 ialah informasi mengenai Rafflesia azlani. Spesies Rafflesia ini merupakan spesies asli semenanjung Malaysia dan mula ditemukan di hutan simpan Royal Belum di negeri Perak pada tahun 2003. Okey, nama dia pun macam lain-lain macam kan, azlani. Kenapa? Sebab bagi memperingatkan penemuan ini, Rafflesia tersebut dinamakan bersempena dengan nama Sultan Perak iaitu Sultan Azlan Muhibbuddin Shah ibni almarhum Sultan Yusuf Izzuddin Shah Ghafarullah. Okey, jadi nama dia pun Azlani, Rafflesia azlani. Okey, next, beberapa taman-taman laut di bawah pengurusan Taman-Taman Sabah. Nombor 1, Taman Tunku Abdul Rahman. Nombor 2, Taman Pulau 3 di Kuala Penyu. Nombor 3 ialah Taman Pulau-Pulau Penyu di Sandakan. Nombor 4 ialah Taman Marin Tun Sakaran di Semporna. Nombor 5,
Taman Pulau Sipadan sempurna dan nombor 6 Taman Tun Mustafa di Kudat. Okey, informasi ni kamu tak perlu hafal lah. 4 daripada spesies penyu dunia boleh dijumpai di perairan Malaysia. 2 antaranya ialah penyu karah dan penyu hijau. Okey, 4.4 last sekali. Faktor yang mengukuhkan sistem persekutuan. Okey, seperti yang kamu semua sedia maklum, perlembagaan tu ialah undang-undang tertinggi di Malaysia. Jadi perlembagaan persekutuan ni diangkat sebagai undang-undang tertinggi bagi mentarifkan prinsip persekutuan dan pentadbiran negara. Dan Parlimen dan DUN bagi Parlimen dan DUN, undang-undang yang digubal tidak boleh bertentangan dengan peruntukan perlembagaan persekutuan. Dan ia juga tidak boleh mengubah undang-undang yang bercanggah antara satu sama lain. Okey, perkara ini berada di perkara 75 Perlembagaan Persekutuan yang menyebutkan bahawa jika mana-mana undang-undang negeri tidak selaras dengan sesuatu undang-undang persekutuan, maka undang-undang persekutuan hendaklah mengatasi undang-undang negeri. Okey. Nombor 4 ialah penyelarasan kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. Nombor 1 ialah mesyuarat Menteri Besar dan Ketua Menteri. Okey, mesyuarat ni dipengerusikan oleh Perdana Menteri yang dihadiri oleh Menteri Besar dan Ketua Menteri untuk membincangkan pelaksanaan satu dasar yang diputuskan oleh kerajaan. Contohnya ialah pelaksanaan PKP baru-baru ni kan. Jadi macam mana Perdana Menteri boleh buat keputusan untuk melaksanakan PKP? Jadi Perdana Menteri mempengerusikan mesyuarat Menteri Besar dan Ketua Menteri, dan hasil mesyuarat itu Perdana Menteri mengumumkan PKP ni lah. Okey, majlis yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Dan Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan penubuhan majlis negara untuk menyelaraskan pentadbiran kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. Okay, 3 majlis, iaitu Majlis Kewangan Negara, Majlis Tanah Negara dan Majlis Negara bagi Kerajaan Tempatan. Dan 3 lagi majlis yang ditubuhkan oleh kerajaan. Perhubungan antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri dibuat melalui majlis yang ditubuhkan seperti MKN, Majlis Keselamatan Negara, Majlis Air Negara, dan nombor 3-nya Majlis Perumahan Negara. Okey. Jadi sedikit informasi ya. Majlis Kewangan Negara ni untuk mentadbir hal ehwal kewangan seperti pemberian wang, bayaran, cukai, pinjaman kerajaan persekutuan kepada kerajaan negara. Maksudnya hal ehwal antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Majlis Tanah Negara ialah membentuk dasar untuk
mengawal tanah untuk pertanian, perlombongan dan perhutanan. 3 fungsi saja ya. Pertanian, perlombongan dan perhutanan. Dan nombor 3 ialah Majlis Negara bagi kerajaan tempatan ialah perundingan kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri untuk membangunkan kerajaan tempatan. Okey kelas, jadi bab ni sudah tamat di sini. Cikgu just pergi balik dekat benda yang kamu perlu betul-betul kamu tahulah, iaitu senarai persekutuan, senarai negeri dan senarai bersama. Okey. Senarai persekutuan. Okey, ini kamu pun tahu hal ehwal luar negeri tu memang senarai kerajaan persekutuan. Pertahanan pun bidang kuasa kerajaan persekutuan juga. Keselamatan dalam negeri kerajaan persekutuan. Pentadbiran keadilan, contohnya mahkamah tinggi ke mahkamah session, semua under kerajaan persekutuan. Kewarganegaraan, siapa yang patut dapat kewarganegaraan, siapa yang boleh dapat IC merah ke, itu bidang kuasa kerajaan persekutuan. Kewangan. Okey, jadi kerajaan perlu plan kewangan terutamanya dalam bajet kerajaan setiap tahun tu. Perhubungan dan pengangkutan. Pelajaran ni contohnya ialah kerajaan baru-baru ni tukar silibus lama KBSM kepada KSSM. Jadi itu dalam bidang kuasa kerajaan. Perubatan dan kesihatan. Dalam perubatan dan kesihatan ni, kerajaan kan dia membeli vaksin ya dari beberapa buah negara. Sinovac dari China, Pfizer dari US dan AstraZeneca dari UK. Sekarang AstraZeneca boleh dihasilkan di Thailand pun, tapi sedikit tertangguh. Jadi ini bidang kuasa kerajaan persekutuan. Jadi kerajaan persekutuan yang bertanggungjawab untuk deal dengan pengeluar-pengeluar vaksin ni. Okey, jadi hari ini cikgu ada tengok video yang pasal Khairi Jamaluddin yang mengatakan bahawa Malaysia dapat kurang vaksin sebab negara-negara maju dia bolot vaksin dulu kan. So harap kita akan dapat bekalan vaksin yang secukupnya lah, secepat mungkin. Okey. Jadi bagi DUN pula mempunyai kuasa untuk mengubal undang-undang bagi negerinya. Nombor 1 ialah undang-undang Islam. Undang-undang Islam, contohnya negeri Terengganu ada undang-undang hudud. Boleh. Sebab di bawah kuasa negeri Kelantan. Boleh. Tanah macam yang kita bincang tadi, kerajaan negeri ada kuasa untuk tanah. Jadi contohnya kalau kerajaan negeri nak jual dekat kerajaan persekutuan tanah untuk buat rumah PTR pun boleh. Rumah kos rendah boleh. Tapi kena jual pada harga yang murah sebab nama rumah tu pun rumah kos rendah kan. Okey, kerajaan negeri juga berkuasa atas kerajaan tempatan.
Okey, jadi setiap daerah ada kerajaan-kerajaan tempatannya. Nombor 4 ialah Hari Pelepasan Negeri. Jadi Tun dia boleh buat keputusan untuk memberi hari pelepasan pada hari-hari tertentu. Dia tak perlu sama dengan negeri lain pun. Contohnya kalau negeri Perak nak buat hari pelepasan untuk hari ini, boleh. So dia tak perlu ikut negeri-negeri lain. Dan nombor 5 ialah pertanian dan perhutanan. Okey, senarai bersama. Ada beberapa senarai bersama. Nombor 1, kebajikan awam. Nombor 2, beasiswa. Nombor 3, perlindungan haiwan liar dan taman negara. Nombor 4, perancangan bandar dan luar bandar. Nombor 5, kebudayaan dan sukan. Nombor 6, perumahan. Nombor 7, kesihatan awam, kebersihan dan pencegahan penyakit. Bagi Sabah dan Sarawak, cikgu ulang balik. Okey. Tambahan kepada senarai negeri bagi Sarawak dan Sabah termasuklah undang-undang dan adat anak negeri, Mahkamah Anak Negeri, Kereta Api Sabah, undang-undang keluarga, yakni penyediaan pertanian dan perhutanan, pengawalan makhluk rosak dan pencegahan penyakit tumbuhan. Dan nombor 6 ialah pilihan raya bagi Dewan Negeri. Okey, kerajaan tempatan iaitu kerajaan yang maksudnya peringkat paling bawah. Okey, fungsinya ialah, cikgu ulang balik, mengeluarkan lesen dan kawalan penjaja. Jadi siapa-siapa yang ingin menjaja boleh, tapi kena mohon lesen daripada PBT. Jadi bila nak mohon lesen tu, apa yang kena bagi SSN, lepas tu dan apa-apa dokumen yang pihak berkuasa tempatan minta tu kena prepare dan boleh dapatlah lesen untuk penjaja. Pembangunan perumahan awam. Nombor 3 ialah penyediaan kemudahan sukan dan kebudayaan. Jadi maksudnya setiap taman perumahan tu mestilah kena ada taman permainan dan padang bola ke. Padang bola tu patut dijagalah oleh PBT. Next ialah penyediaan pasukan bantuan dan penyelamat, menjaga kesihatan awam. Macam cikgu bagi contoh tadi, kalau ada penyakit denggi yang banyak di satu kawasan ni, jadi PBT perlu arrange kontraktor untuk menyembur spray untuk membunuh nyamuk Aedes ni. Menyediakan perkhidmatan kecemasan, mengindahkan kawasan, menyediakan kemudahan awam. Contohnya macam mungkin dekat setengah-setengah tempat ada bas, ya, bas percuma mungkin menyelekara jalan raya. Jadi macam cikgu terangkan tadi, kalau jalan raya rosak, perlulah diturap dan menyelekara sistem saliran. Okey. Jadi cikgu harap kamu tak bosan ya dengan kelas kita pada hari ini. Okey. Jadi seterusnya, tanpa melengahkan masa, cikgu nak kamu buat latihan sikit. Soalan bab 4, sejarah SPM. Sebelum tu, kamu ada apa-apa persoalan ke yang nak tanya?
Kalau ada apa-apa persoalan, kamu boleh tanya sekarang. Cikgu akan cuba menjawab dengan sebaik mungkin. Ada kelas? Ada cikgu. Ya, kelas. Okey. Soalan saya dari soalan 4.4 faktor yang mengukuhkan sistem persekutuan. Yang kedua. Kejap, cikgu pergi dekat 4.4 balik. Okey, ya. Poin yang kedua, Parlimen dan undang-undang yang digubal. Boleh terangkan lebih mendalam lagi tak cikgu sebab kita faham. Yang poin ni ke? Betul? Ini? Poin kedua, ya. Okey. Boleh. Okey, Parlimen dan Dewan Undangan Negeri. Macam kamu tahu, undang-undang boleh digubal di Parlimen dan juga boleh digubal di Dewan Undangan Negeri. Apa-apa undang-undang tidak boleh bertentangan dengan peruntukan Perlembagaan Persekutuan. Okey. Masih ada apa-apa yang tak clear ke? Kita begitu cikgu, faham. Maksudnya ialah contohnya sebuah undang-undang, contohnya kita tengok balik dia dah betul-betul bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan. Undang-undang tersebut boleh macam boleh jadi void. Void maksudnya ialah tidak boleh diguna pakai. Apa-apa undang-undang yang digubalkan, seperti yang kamu tahu, dua tempat saja boleh gubal. Satu ialah di Parlimen, satu ialah di Dewan Undangan Negeri. Kalau digubal dan bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan, dikira void. Maksudnya ialah tidak boleh diguna pakai. Okey, ada soalan lagi? Tak apa, kalau ada apa-apa soalan, kamu boleh type soalan kamu di ruangan chat. Nanti cikgu akan baca. Okey, kalau cikgu boleh jawab, cikgu insyaAllah akan jawab. Kalau tak, cikgu akan cari jawapan dan insyaAllah cikgu akan bagi kamu jawapan dia lah. Okey, seterusnya ialah. Baik, faham juga, faham. Okey, terima kasih. Okey, seterusnya ialah latihan ya. Okey, cikgu nak kamu buat latihan sikit. Nanti kalau sempat kita bincang hari ni lah. Okey, mula dengan soalan nombor 1 ni.
Okay, jadi soalan ni agak simple, cikgu cepat sikit ya.
Ya. Apa lagi Aisyah? Apa? Hai. Kamu tak boleh tak? Boring tadi kau makan.
Okey kelas, kita bincang sikit dulu bagi soalan 1 hingga soalan nombor 4. Soalan nombor 1. Okey. Pada tahun 1889, Konfederasi Sri Menanti terbentuk dengan menyatukan Luak Tampin. Next, Rembau dan Sri Menanti. Konfederasi tersebut bersetuju menerima seorang. Apa jawapannya kelas? Konfederasi tersebut bersetuju menerima seorang Presiden British. Residen British, betul. Okey, pada tahun 1895, Yang Tuan Besar Sri Menanti bersama Undang Johor lagi. Sungai Ujung kan? Sungai Ujung, Jelebu, Rembau dan Tunku Besar Tampin menandatangani perjanjian menubuhkan sebuah konfederasi yang lebih besar dikenali sebagai Negeri Sembilan. Negeri Sembilan, betul. Okey, mereka juga bersetuju menerima residen British untuk membantu Pentadbiran konfederasi tersebut. pentadbiran konfederasi tersebut. Okey, bagus kelas. Next. Yang Tuan Besar Sri Menanti, Tuanku Muhammad Ibni, Tuanku Antah dilantik sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan yang pertama, dan Martin Lister dilantik sebagai residen yang pertama di Negeri Sembilan. So, dua nama ni kamu kena ingat je, Tuanku Muhammad Ibni, Tuanku Antah, iaitu yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan yang pertama, dan Martin Lister pula residen British yang pertama di Negeri Sembilan. So, dua nama ni kamu kena ingat. Okey, kita teruskan kepada B. Okey, B ni selepas perluasan pengaruh British, sebuah persekutuan yang terdiri daripada 4 buah negeri Melayu. Okey, ditubuhkan berdasarkan perjanjian Persekutuan 1895. Persekutuan tersebut berkuat kuasa pada tahun 1896, dikenali sebagai Negeri-Negeri Melayu Bersekutu, NNMB. Persekutuan tersebut tidak mempunyai agihan kuasa dan fungsi khusus antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. Semua keputusan pentadbiran persekutuan dibuat oleh seorang residen jeneral di Kuala Lumpur yang menjadi pusat pentadbiran negeri-negeri Melayu Bersekutu ni. Okey, C. So far boleh follow kan kelas? Kalau tak boleh follow, tolong beritahu cikgu. Nanti cikgu boleh slow down atau cikgu boleh ulang atau macam itulah. Okey, so Majlis Mesyuarat Persekutuan distruktur semula pada tahun 1927. Tujuan perstrukturan semula adalah untuk memperkemaskan Takbir urus, ya betul. Takbir urus persekutuan dan mengukuhkan kedudukan British di negeri Melayu. British di negeri-negeri Melayu Bersekutu. Okey, bagus. Okey, D pula. Pada tahun 1946, British memperkenalkan Malayan Union untuk menyatukan pentadbiran semua negeri Melayu, Pulau Pinang dan Melaka. British ingin menumbuhkan sebuah kerajaan berbentuk kesatuan. Berbentuk kesatuan, betul. Konsep kesatuan di bawah Malayan Union ini membayangkan pembentukan sebuah kerajaan pusat yang kuat di bawah bidang kuasa Gubernur British. Betul, Gubernur British. Tapi Malayan Union ni gagal diteruskan setelah mendapat bantahan daripada raja-raja Melayu dan orang-orang Melayu. Okey, bahagian E pula.
melalui Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 terbentuk satu gabungan 9 buah negeri Melayu dan 2 buah negeri-negeri Selat. Okey, yang dikenali sebagai Persatuan Tanah Melayu. Yang dikenali sebagai Persekutuan Tanah Melayu. Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 menetapkan kuasa kerajaan persekutuan dan Kerajaan negeri. kerajaan negeri. Baguslah. Pengagihan kuasa peringkat persekutuan dan negeri menandakan bermulanya Era moden. era moden. Okey, amalan persekutuan di negara kita. Okey, next. Di Pesuruhjaya Tinggi British dilantik sebagai Ketua Persekutuan. Raja-Raja Melayu memerintah negeri mengikut perlembagaan negeri masing-masing. Okey, F. Berdasarkan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957, terbentuklah Persekutuan Tanah Melayu yang terdiri daripada 11 buah negeri Melayu. Sebuah tanah Melayu. okey, baik. Terbentuklah Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka pada 31 Ogos 1957. Persatuan Tanah Melayu 1957, Persekutuan Tanah Melayu 1957 mewujudkan sebuah kerajaan bersekutu yang kuat. Ya betul. Sebuah kerajaan persekutuan yang kuat bagi melicinkan pentadbiran negara yang Berdaulat. berdaulat. Konsep persekutuan diperkukuh dengan sistem raja berkelembagaan dan Demokrasi berparlimen. demokrasi berparlimen. Melalui peruntukan jawatan yang di-Pertuan Agong diwujudkan sebagai Ketua Persekutuan. Jadi ketua kita ialah yang di-Pertuan Agong. Okey, G. Pada 16 September 1963, berdasarkan Perjanjian Malaysia, lahir sebuah persekutuan yang dinamakan Malaysia. Okey, persekutuan ini terdiri daripada 11 buah negeri di Tanah Melayu, 2 buah negeri Borneo iaitu Sarawak dan Sabah. Serta Singapura yang dinamakan Malaysia. Okey. Soalan nombor 2. Apakah maksud persatuan? Maafkan cikgu, persekutuan. Cikgu buat text box dekat sini. Okey. Baik, boleh terangkan dekat cikgu apa maksud persekutuan? Penyatuan beberapa buah negeri dan membentuk sebuah negara bersekutu. Boleh? Okey. Beberapa buah negeri disatukan menjadi sebuah negara bersekutu dan membentuk satu negara bersekutu. Okey. Nombor 2, nyatakan 2 unsur penting dalam kerajaan persekutuan. Apa unsur pentingnya? Kerajaan pusat dan kerajaan negeri untuk pembahagian kuasa dalam sistem pentadbiran. Bagus, okey. So, betul jawapan kamu. Cikgu ulang balik. Bahagian B ialah kewujudan kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Tujuannya ialah untuk pembahagian kuasa dalam sistem pentadbiran. Okey, nyatakan negeri yang membentuk Persekutuan Malaysia pada tahun 1963.
Okey, ada 11 buah negeri di Tanah Melayu, 2 di negeri Borneo iaitu Sarawak dan Sabah, serta lagi satu iaitu Singapura. Okey, ini soalan kebat. Pada pendapat anda, apakah kelebihan negara persekutuan? Apa kamu rasa? Apa kelebihan negara persekutuan ni? Okey, pada pendapat cikgu, kelebihan nombor satu ialah adanya pembahagian kuasa yang jelas. Okey, supaya kestabilan politik dan ekonomi berterusan. So itu penting. Jadi tidak ada macam kurang faham ya, macam contohnya kuasa ni di bawah kerajaan persekutuan atau kerajaan negeri dan sebagainya. Jadi pembahagian kuasa yang jelas. Jadi kerajaan boleh teruskan untuk mentadbir negara dengan mudah. Okey, kelas untuk hari ini kelas tamat. Jadi cikgu harap sangat yang kamu faham apa yang cikgu ajar hari ini. Kalau ada apa-apa persoalan masih kurang faham, kamu boleh tanya cikgu balik minggu depan insya-Allah. Jadi bagi minggu depan cikgu akan teruskan dengan latihan. Sebelum tu cikgu akan bincang soalan nombor 3 dan nombor 4 dulu. Lepas tu kita teruskan dengan latihan. Dan kalau sempat kita akan masuk bab 5 lah pada minggu depan. Okey? Okey, terima kasih kelas kerana join. Assalamualaikum. Cuba abang put in dekat kedua adik. Abang.